Kita orang Islam dengan semayang ni macam kepala dengan jasad. Jasad kalau tak ada kepala, tak hidup. Manusia kalau tak ada tangan, boleh hidup lagi. Saya pernah jumpa orang tak ada tangan, main golf pun ada. Tangan tak ada sebelah, boleh main golf. Manusia tak ada kaki, boleh hidup lagi. Ramai kulu keli naik kursi roda. Manusia tak ada buah pinggang sebelah, hidup lagi. Tapi manusia kalau tak ada kepala, hidup juga. Oh, itu keturunan tu Jepun. Mustahil dia boleh hidup tanpa kepala. Sebab itu kepala dan jasad ni benda tak berpisah. Samalah orang Islam dengan semayang. Semayang ini tak mampu pun kena buat. Ibadat lain tuan-tuan, tak mampu tak apa. Contoh, saya percaya dalam masjid ini tak semua pernah pergi haji. Ni. Thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Tepian Putra Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Alhamdulillah, sempena dengan penganjuran Smart Camp Tahsin Solat 2024 ini, kita dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran kerana dapat bertemu pada malam ini dan seterusnya saling bertatap muka. Maka saya diminta membincangkan tajuk bersempena dengan kem tahsin solat ini berkenaan gagal solat, gagal akhirat. Hadirin hadirat sekalian, pertama kita ucap tahniahlah kepada pihak masjid yang menganjurkan Smart Camp Tahsin Solat 2024 ini lebih awal berbanding dengan mana-mana masjid lain di negeri Pahang, bahkan di Malaysia. Orang minggu depan baru buat kursus, dia minggu ni dia dah buat dah. Belum cuti sekolah dia dah buat dah. Tahniahlah kita ucapkan. Jadi dapatlah adik-adik kita khususnya para peserta ini memperbaiki lagi bacaan-bacaan solat, dapat memperbaiki lagi kefahaman mereka terhadap hukum hakam solat. Jadi untuk ceramah pada malam ini, para peserta akan diberikan satu kesempatan, iaitu nanti pihak urusia akan membacakan 5 soalan berdasarkan ceramah pada malam ini. Jadi dengar elok-elok, dapat jawab mengikut apa yang diceramahkan malam ni, nanti akan ada hadiah akan disediakan. Ini khusus kepada anak-anak kita lah, nak bagi dia semangat mendengar ceramah. Hadirin hadirat sekalian, bila kita membicarakan tentang solat, maka solat ini dia tak dapat lari daripada kita kaitkan dengan cerita Isra' wal Mi'raj. Apa sebab? Kerana semasa peristiwa Mi'raj, iaitu naiknya Nabi ke Hadratul Qudus, berjumpa dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata ulama, Nabi ketika itu didatangkan satu Mi'raj. Mi'raj ini maknanya tangga. Ada satu tangga yang begitu indah diturunkan daripada surga. Nabi pun naik bersama dengan Jibril, naik ke atas tangga yang pertama. Adalah soal jawab rock-block sikit, terangkat lagi ke tangga yang kedua dan begitulah seterusnya. Sampailah baginda Nabi ke tangga ke-10. Daripada 1 sampai 10.
Nabi sampai ke Hadratul Qudus dan Hadratul Rabbul Arbab. Ketika itulah baginda Nabi telah menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Ketika itulah Nabi sujud. Maka berlakulah satu dialog antara Allah dan juga Nabi kita. Disebutkan, diceritakan, Allah Ta'ala telah memanggil Nabi, Ya Muhammad. Maka Nabi kita pun jawab, Labbaik. Allah pun perintahkan Nabi, angkat kepalamu. Berdoalah, bermohonlah, aku akan perkenankan. Nabi kita pun menjawab, wahai Tuhan, Engkau telah mengambil Ibrahim sebagai Khalil. Engkau pernah berkata-kata dengan Nabi Musa. Engkau berikan Nabi Daud kerajaan yang besar dan dia dapat melembutkan besi. Engkau kurniakan kepada Sulaiman kerajaan yang tidak akan dikurniakan kepada sesiapa pun. Dan kau memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Engkau ajarkan Isa nak kitab Injil. Dan dengan izinmu dia menyembuhkan orang buta, orang sopak dan menghidupkan orang mati. Engkau pernah melindungi dia dan ibunya daripada godaan syaitan. Jadi Nabi kita ceritalah banyak nikmat diberi pada Nabi-Nabi yang dulu. Kemudian Allah pun jawab, wahai Muhammad, aku ambil engkau sebagai kekasihku. Aku perkenankan kau sebagai penyampai berita gembira dan memberi amaran pada umatmu. Aku bukakan dadamu dan aku buangkan segala dosa-dosamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku berikan keutamaan dan keistimewaan kepada engkau pada hari kiamat. Aku kurniakan kepada engkau 7 ayat yang tidak pernah aku beri pada siapa, iaitu surah Al-Fatihah. Aku berikan kepada engkau ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah sebagai suatu perbendaharaan di bawah arash. Aku berikan kau kelebihan terhadap Islam, hijrah, sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar. Aku kurniakan kepada engkau panji-panji liwa'ul hamdi. Maka Adam dan semua makhluk lain akan duduk di bawah panji-panji itu. Dan yang ke-10, wahai Muhammad, aku fardukan kepadamu dan umatmu 50 waktu semayang. Ini 10 perkara yang Allah Ta'ala kurniakan pada Nabi kita. Yang 9 lagi tu kita tak ulaslah, panjang pula ceritanya. Yang kita nak cerita, yang ke-10 Allah kurniakan, aku fardukan engkau dan umat engkau 50 waktu semayang. Peristiwa tentang Nabi dapat perintah semayang ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagai contoh ada riwayat daripada Anas bin Malik dan juga daripada Malik bin Sya'sya'ah radhiyallahu anhuma. Hadis panjang, Nabi bercerita tentang perjalanan Mi'raj dia. Summa rufi'a lil baitul ma'mur. Summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin. Saya dulu diangkat ke Baitul Ma'mur. Kemudian saya diberi segelas arak, segelas susu dan segelas madu. Fa'akhaztu laban. Dan daripada 3 tu aku pilih susu. Faqala hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuka. Maka Jibril mengatakan, ini adalah fitrah yang kamu dan umatmu akan berada di atasnya. Selepas Nabi meminum susu, apa berlaku? Summa furidat alayya salawatu 50 salatan. Kulla yaumin faraja'tu. Maka kata Nabi, selepas itu aku diwajibkan untuk semayang 50 kali dalam setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari, 50 waktu. Faraja'tu famarartu ala Musa. Maka aku pun telah selesai mengambil arahan. Aku turun ke bawah. Aku marartu ala Musa. Aku melintah di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa tahan aku. Faqala bima umirta. Kamu dapat arahan apa wahai Muhammad? Qal umirtu bi 50 salatan kulla yaumin. Aku diperintahkan semayang 50 waktu setiap hari. Sehari 50 waktu. Apa jawapan Nabi Musa? Qal inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yaum. Wahai Muhammad, percayalah, umat engkau
tak akan dapat mampu melaksanakan semayang 50 kali sehari. Wa inni wallahi qad jarrabtun nas qablaka. Demi Allah, aku dulu pernah cuba kepada Bani Israel, kaum aku, 50 waktu juga. Dan ada yang lebih kurang daripada itu. Tapi demi Allah, mereka tak mampu nak melakukan. Wa alajtu Bani Israel asyaddal mu'alajati. Dan Bani Israel ini, aku dah usaha keras nak suruh mereka. Tapi mereka begitu susah nak melaksanakan. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka li ummataka faraja'tu fawada'ani yashra. Maka kata Nabi Musa pesan pada dia, kamu pergi menghadap Allah balik, mintalah lagi diskaun untuk umat engkau. 50 waktu ni banyak sangat. Maka kata Nabi, faraja'tu fawada'a anni ashran. Aku kembali jumpa Allah dan Allah beri keringanan pada aku mengurangkan 10 semayang sehari. Daripada 50 tinggal kurang. Nabi asyik minta diskaun. Berulang-alik lah Nabi antara Allah pergi balik ke Nabi Musa balik semula. Kurang, tinggal 5 waktu sehari. Faraja'tu ila Musa. Bila aku dah dapat 5 waktu, jumpa dengan Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Apa tanya? Bima umirta. Dapat berapa pula tinggal semayang? Qultu umirtu bi 5 salawatin kulla yaum. Saya dapat diskaun daripada 50 kurang. Buat 5 kali saja sehari. Yang kita buat sekarang lah. Start pada Zuhur sampai subuh. Sehari 5 kali saja. Apa jawab Nabi Musa? Inna ummataka la tasti' 5 salawatin. Wahai Muhammad, mark my word, kata dia. Dengar cakap aku. Umat engkau takkan mampu jaga semayang 5 waktu ini. 5 waktu ni pun banyak. Wa inni qad jarabtun nas qablaka wa alajtu Bani Israel. Aku dulu pernah dah cuba benda yang sama kepada Bani Israel dan mereka gagal. Farji' ila rabbika fas'alu takhfif li ummatika. Balik semula minta kepada Tuhan, kurangkan daripada 5 minta kurang. 5 waktu tu dah habis diskaun. Nabi Musa boleh suruh lagi Nabi kita minta kurang. Apa jawab Nabi kita? Sa'altu Rabbi hatta astahyaitu walakinni arda wa usallim. Wahai Nabi Musa, aku ni dah banyak sangat minta diskaun, minta ringan dengan Tuhan. Hatta astahyaitu. Saya malu dah minta diskaun banyak kali sangat. Walakinni arda wa usallim. Saya redalah 5 waktu sehari ni dan kami terima semayang 5 waktu ini. Falamma jawaztu nada munadin amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Ketika dah selesai, kata Nabi, aku terdengar suara yang menyeru. Sesungguhnya aku telah memberikan keputusan kewajipanku dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Musa, dia jangkaan dia, umat Muhammad takkan larat buat 5 waktu. Memang betul tuan-tuan. Tapi dek kerana Nabi malu, Nabi tak naik minta diskaun. Sepatutnya Nabi naik, patut minta lah diskaun. Agak Nabi Musa nak pesan, umat engkau pemalas. Engkau minta semayang setahun sekali, time raya. Hak lain tak payah. Dia orang ni bapak lah pemalasnya. Kita ni bukan rajin sangat. Kita bukan hobi kita semayang. Tak, kita tak berapa rajin. Jadi patut minta semayang setahun sekali. Seminggu sekali tu pun berat juga. Setahun sekali sudah. Tapi Nabi kata, astahyaitu, saya dah malu. Ada ulama bincang, kenapa Allah Ta'ala bully Nabi kita? Kenapa ragging? Patutnya daripada 50 arahan asal, bila Nabi datang minta diskaun, bagi je lah 5 terus. Yang pergi ragging tu apa? Potong 5, naik turun. Macam urusan immigration pula jadi. Naik turun. Banyak cerita. Apa salah terus saja bagi 5 terus? Kenapa Nabi kena
50 tinggal 45, Musa tendang balik, pergi balik 40, pergi Musa tendang balik, pergi 30. Begitulah sampai tinggal 5. Apa salah shortcut terus bagi 5? Jawapannya kata ulama, kerana Allah nak menunjukkan dia suka hamba dia minta sesuatu dengan dia. Allah happy apabila hamba dia minta sesuatu dengan dia. Lagi banyak minta, lagi dia suka. Tuhan berbeza dengan makhluk. Makhluk kalau muka yang sama minta, memang kena penerajan lah jawabnya. Tak ada muka lain ke ambil beras kat masjid ni. Pahangka, pahangka. Kita pun hamun juga. Habis gerobok rezeki pas dia belaka, kita marah. Sebab kita makhluk. Allah tak minta, dia marah. Habis semayang, sapu punggung balik, dia tak minta dengan aku. Pada aku serba maha. Seolah begitulah. Maha kaya, maha perkasa, dia tak nak minta. Dia sibuk minta dengan Muhammad. Ni contoh. Tak minta dengan Tuhan. Itu nombor 1. Jadinya itu kata ulama, Allah Ta'ala ni dia terhibur. Bila Nabi ni kejap naik, turun balik, minta diskaun. Apa pelajaran daripada hadis ni? Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 3598. Pelajaran kita adalah semayang ni benda yang sangat mustahak. Jadi tahniahlah pada pihak masjid buat camp smart solat ini. Kita orang Islam dengan semayang ni macam kepala dengan jasad. Jasad kalau tak ada kepala, tak hidup. Manusia kalau tak ada tangan, boleh hidup lagi. Saya pernah jumpa orang tak ada tangan, main golf pun ada. Tangan tak ada sebelah, boleh main golf. Manusia tak ada kaki, boleh hidup lagi. Ramai kulu keli naik kursi roda. Manusia tak ada buah pinggang sebelah, hidup lagi. Tapi manusia kalau tak ada kepala, hidup juga. Oh, itu keturunan tu Jepun. Mustahil dia boleh hidup tanpa kepala. Sebab itu kepala dan jasad ni benda tak berpisah. Samalah orang Islam dengan semayang. Semayang ini tak mampu pun kena buat. Ibadat lain tuan-tuan, tak mampu tak apa. Contoh, saya percaya dalam masjid ini tak semua pernah pergi haji. Ni, yang dalam masjid ini. Walaupun ada muka macam gaya Pak Haji tu ada dah. Tapi tak pergi haji lagi. Boleh tanya ngapa tak pergi haji? Tak mampulah. Ataupun ada orang dia tak pergi haji, dia baru pergi umrah. Umrah tak haji, kita cerita haji, umrah, haji. Umrah sepanjang tahun, haji ada momen dia. Tak semua orang sini pernah pergi haji. Tapi adakah tuan-tuan berdosa semua tak pergi haji? Tak. Sebab haji ini adalah ibadah atas kemampuan. Atas tak mampu tak pergi lah. Yang B40 tak mampu nak pergi juga buat apa? Tak mampu. Sebab itu dia atas mampu. Gagah-gagahkanlah diri. Buat loan bagai-bagai. Tak perlu. Tak mampu tak payah. Dia ibadah. Puasa. Tak mampu tak payah. Tak mampu, misalnya sakit, mengandung, nyusukan bayi dan sebagainya. Tak mampu, tak apa, tapi bayar baliklah, ganti. Macam haji sekarang ni, kita memang ramai orang tak mampu buat haji. Sebab kos haji melonjak. Sekarang ni kos haji melonjak 139%. Dulu kos seorang jemaah haji, ini cerita muasasah. Kalau duduk di Mina, di Arafah di Mina, muasasah Cah ni cerita dulu tahun 2020 BC. BC ni before Covid lah. Lepas Covid semua harga. Semua Yahudi semua. Dulu sebelum Covid, satu kepala muasasah Cah untuk di Masyair Riyal. Ni dulu. Sekarang naik satu kepala dia Cah Riyal. Satu kepala. Lepas tu tuan-tuan kena ubah dah istilah harga Yahudi tu buang harga Saudi pula. Oh, harga Saudi. Kena ubah, bukan kita benci ke dia, tak. Memang semua tinggi. Kos haji tahun 2019, kalau tuan-tuan ingat, baru 22,900. Tahun 2022, lepas Covid, naik 25,000. Jemaah pula terpaksa dipecahkan. B40 bayar 10,980. Jemaah bukan B40 bayar 12,980. Subsidi tabung haji lebih kurang 12,920. Sebab musim-musim penyakit ni, segala-galanya lepas pada tu dia akan naik lah. Dia letakkan kota dan sebagainya. Artinya, balik kepada tadi, haji di atas mampu. Tuan-tuan tak berdosa kalau tak mampu.
Kadang ada orang mampu pergi, tapi last minute tak boleh pergi pula. Sebagai contoh, pernah berlaku dulu, muasasah letakkan syarat baru berkaitan dengan kesihatan. Mesti orang tu berumur 65 tahun ke bawah. Umur nak buat macam mana? Memanglah umur 70. Takkan nak diskaun umur. Jadi sampai sudah, duit ada. Tak boleh pergi. Syarat dah melebihi. Ataupun dia letak syarat, tak ada penyakit kronik. Orang sekarang penyakit kronik. Kanser tu super sesama sekarang. Penyakit kronik banyak. Lepas tu masa tu saya ingat 2 tahun lepas dia nak CJ vaksinasi COVID-19. Benda ramai tak suka vaksin masa tu. Tak boleh pergilah. Lepas tu nak kena tunjuk bukti keputusan negatif PCR. Korek lubang hidung tu. Dalam tempoh 72 jam daripada jadual pelepasan. Serabut ramai tak pergi. Natijahnya lebih 1000 jemaah tolak tawaran. Masa itu. Sebab memang malas nak melayan. Korek hidung ni malas. Tak masuk yang obesiti, kencing manis, darah tinggi, penyakit paru-paru kronik dan macam-macam. Yalah masa tu kita nak pergi, kena cek paras gula dalam tempoh 3 bulan lepas. Macam temunuga naik pangkat tau. Jangan main-main nak pergi Mekah. Jadi ramai hamun. Akhirnya tak pergi. Sebab masalah kesihatan. Sebab memang jemaah kita dekat sana, 3 punca utama kematian jemaah Malaysia musim haji. Pertama sekali masalah jantung. 44%. Masalah paru-paru 32%. Masalah jangkitan kuman 5%. Jadi memang itu tak dinafikan. Maka kalau tak mampu pergi haji, taklah pergi. Tak mampu puasa, tidaklah puasa. Tapi kalau semayang, mampu ke, tak mampu ke, tetap kena buat. Puasa kalau sakit, tak payah puasa. Tak payah puasa. Kami Jabatan Agama buat rush. Ada satu kedai dekat Kuantan ni, tak beritahu lah mana, kan bulan puasa penuh geng tu pergi pula. Tu memang tengah hari ramai geng PH suka pergi situ. PH ni plastik hitam. Geng plastik hitam. Suka bungkus kedai tu, beli makan. Pagi, geng-geng veteran minum pagi. Bulan Ramadan ni cerita bulan Ramadan. Dia macam kopi tiam. Minum kopi, order nasi lemak, makan isap okok. Apa. Bulan puasa. Bila kita operasi tanya, Pak, apa tak? Dia kenal. Kita bila masuk, oh Ustaz. Dia kenal Ustaz. Oh Ustaz. Piyah atas kepala. Ji, apa tak puasa? Kecil manis. Kecil manis. Kita makan ubat. Dia kata dia kena makan ubat. Ni cuci buah pinggan. Cuci buah pinggan. Artinya sakit. Tapi kalau sakit pun janganlah makan serupa orang sehat. Makanlah macam duk hospital. Roti-roti bakar dah lah ni siap. Kopi O2, cawan rokok, tangan, nasi lemak sebungkus. Ini bukan orang sakit. Agak-agak lah nak alas perut pun. Tapi tak salah. Tak salah. Maksudnya dia tak mampu kerana dia sakit. Tuan-tuan ni tak lama dah Ramadan. Ramailah orang esok ambil surat doktor. Pergi klinik minta pengesahan doktor mengatakan gastrik. Sebab bila dia beli makan ke pukul 12 kena tangkap, dia tunjuk surat gastrik. Gastrik tu memang ada tak nafi. Tapi sebenarnya gas tu sikit je, terik tu yang banyak. Dia malas puasa. Tapi by right kita tak boleh marah sebab dia sakit. Semayang tak? Awak gastrik ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, nak mati pun kena semayang. Semayang tak ada kompromi. Saya tak boleh semayang Ustaz, tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Saya tak boleh duduk Ustaz, punggung ada bisa. Tak ada bisa, menerak. Saya tak boleh menerak Ustaz, ada paru-paru, masalah bronkoli macam-macam. Tak boleh menerak, ngereng. Saya tak boleh ngereng, saya punya rusuk, saya ada patah se-accident naik motor masa muda. Tak boleh ngereng belah sini. Tak boleh pakai isyarat tangan. Tangan saya tak boleh, tulang reput, osteoporosis. Krek, takut lerai. Tak boleh pakai lengan, pakai kepala. Kepala tak boleh, pusing mata. Saya penyakit, orang penyakit sekarang ni, bila berdiri rasa pusing mata ni. Apa kenapa? Bertigo, berdua, berompek, berenam, bertigo. Kena bertigo. Tak boleh pusing kepala, kelik, genyek mata, tutup mata. Isyarat.
Oh, saya tak boleh kenyek-kenyek mata. Buat apa pula? Saya keturunan Cina, tak ada kelopak mata. Jenis orang kuat alasan, bagi contoh. Tak ada kelopak mata, pakai isyarat hati. Semayang, duduk bayang. Hati pun tak boleh ustaz. Bila tutup mata je, terus bayang lagu raya. Dah macam mana nak khusyuk? Puasa dah lagi lagu raya dah keluar. Kalau hati pun tak boleh semayang, panggil je lah orang kampung, semayang je lah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 takbir. Tak ada rukuk, jangan rukuk. 4 takbir. Artinya semayang ni tak mampu pun kena buat. Apa sebab? Ini sebabnya sedap. Pertama sekali, semayang ni induk segala amal ibadah. Artinya segala amal ibadah tak ada harga tanpa ada semayang. Tuan-tuan ingatlah zaman dulu kita ambil SPM. Ini cerita SPM zaman dulu. Zaman dulu SPM wajib kredit bahasa Melayu. Wajib dapat 6 ke atas. 6, 5, 4, 3, 2, 1 lah. Siapa dapat cangkul, CJ dia tak ada nilai. Walaupun madah atau subjek lain satu belaka. Maknanya dia punya sains satu, matematik satu, semua satu. Tiba bahasa Melayu 7. Orang panggil dulu cangkul. Apa jadi CJ dia? Tak boleh pergi ke mana. Minta kerja kerjaan tak boleh. Sebab syarat minta kerja kerjaan, kredit bahasa Melayu. Masuk universiti tak boleh, tempatan lah. Sebab syarat kredit bahasa Melayu. Minimum 6. Tapi dia bukannya 8, 9, near miss 7 saja. Apa hukuman untuk dia? Dia kena ambil kertas Julai. Julai paper. Bulan 7 ada perisahan. Budak sekarang dah tak ada dah budaya itu kan. Luluh gagal saja. Dulu kena ambil Julai paper. Apa sebab? Kerana segala kehebatan subjek lain tak ada nilai kalau bahasa Melayu itu tak wujud dalam CJ. Semayang itulah perumpamaannya. Awak kuat sedekah. Rajin tolong orang susah. Orang nak melintas pergi seberang, tolong melintahkan. Segala benda lah kebaikan kita buat. Tapi tak semayang. Maka kebaikan kita itu hanya tercatat dalam CJ, tapi tak laku. Sebab semayang tak ada. Kata Muaz bin Jabal, Nabi pesan, Ra'sul amril islamu wa amudu as-salatu. Inti pokok segala perkara dalam Islam dan juga tiang pada agama adalah semayang. Hadis Tirmizi. Tanpa semayang, segala kebaikan tak ada harga. Tak ada harga. Jadi, pesanlah pada kawan-kawan kita yang terkenal suka menyumbang, buat mat tahfiz, bantu anak yatim. Kita pun kagum duit banyak tolong orang. Kita pun doa dia masuk surga mudah-mudahan. Tapi pesan kat dia, kalau awak tak jaga semayang, awak punya duit tu habis begitu saja. Sebab tak ada tapak untuk diletakkan. Dia semayang ni, kalau kita baca hadis, Nabi umpamakan semayang ni tiang. Kalau puasa, dinding, junah. Kalau zakat, atap. Baru dia jadi rumah yang sempurna. Tapi bermula dengan tiang. Orang buat rumah kena ada tiang dulu. Takkan buat rumah terus, buat atap terus. Tak jadi. Ada orang dia bangga kebaikan dia. Saya banyak zakat. Saya zakat juta-juta ustaz. Orang bukan kira zakat. Semayang tu asas nombor 1. Sebab semayang tu adalah tiang. Sebab itu rumah kalau ada dinding. Mana dinding tadi solat. Apa ni dinding ni puasa. Puasa rajin tapi tak semayang. Jadi kalau rumah ada dinding. Tak ada tiang. Apa jadi pada rumah? Tumbang. Ataupun rumah kalau hanya ada tiang. Tak ada dinding. Apa jadi? Rumah ada tiang tak ada dinding. Dia panggil rumah beruk. Beruk duduk dalam rumah tak berdinding ni. Jadi jangan jadi beruk. Semayang tapi tak bayar zakat misalnya. Ataupun semayang tak ada puasa. Tak boleh lah. Dia mesti saling melengkapi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tak boleh tidak kena semayang? Sebab semayang ni adalah rukun Islam yang tertua sekali. Ibadah yang tertua. Dia dalam syariat kita ini ada 3 ibadat paling tua sekali. Pertama sekali ibadat yang tua adalah puasa. Puasa ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang lebih senior lagi daripada puasa apakah dia? Korban.
Korban ni disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Kenapa dia tua korban ni? Sebab anak Nabi Adam melakukan korban. Jadi ibadah yang legend lah. Jadi korban, puasa, yang ketiga semayang. Semayang ni ibadah tua. Direkodkan oleh Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 40 sampai 43. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Dalam surga itu mereka saling bertanya-tanya tentang tempat tinggal para penjenayah. Mereka bertanya, apa sebab kamu dihumban ke dalam neraka Saqar? Penghuni neraka itu jawab, kami dulu tak semayang. Surah Muddathir ayat 40 sampai 43. Ulama yang menafsirkan ayat ini mengatakan, semayang ni ibadah tua dah. Kalau tak, takkanlah dah ada penghuni dalam neraka yang dihukum kerana tak semayang. Rupanya kata ulama, bila kaji Quran, Nabi-Nabi dulu pun ada semayang. Dah ada arahan semayang. Sebagai contoh, dalam Quran ada arahan salat untuk Nabi Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail, dia menyuruh keluarganya semayang dan dia menunaikan zakat dan dia adalah orang yang diredai oleh Tuhannya. Surah Maryam ayat 55. Begitu juga ulama mengatakan, ada ayat yang menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam juga semayang. Itu ada disebut dalam surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan ia menjadikan aku berkat di mana saja aku berada. Dan dia perintahkan aku mengerjakan semayang dan membayar zakat selagi aku hidup. Surah Maryam ayat yang ke-31. Selain itu juga kata ulama, ketika Nabi mula-mula jadi Nabi, Nabi juga telah diarahkan untuk semayang 2 rakaat. Setiap pagi, setiap petang. Ini boleh rujuk dalam tafsir surah Mu'min ayat ke-55. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal abkar. Dan bertasbih serta memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Jadi semayang ni ibadah tua. Ada mungkin tuan-tuan pula pelik. Macam mana pula Ustaz khabar semayang ni ibadah tua? Bukan ke masa Isra' Mi'raj baru dapat arahan? Ini tak. Isra' Mi'raj ini pelengkap kepada arahan semayang yang telah sedia ada. Dalam kitab Hasyiatul Barmawi, muka surat 64 disebutkan tentang semayang zaman dulu. Li'anna umama sabiqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala awwala salatin raka'na fiha al-usru. Faqultu ya Rasulullah ma hadha? Faqal bihadha umirtu. Dalam kitab Hasyiatul Barmawi disebutkan adalah umat-umat terdahulu mereka semayang, tetapi semayangnya tidak ada rukuk. Tidak ada rukuk. Jadi yang mula semayang ada rukuk selepas Isra' Mi'raj. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, awwala salatin raka'na fiha al-asru. Lepas Isra' Mi'raj itulah kami semayang ada rukuk, semayang asar. Sampai faqultu ya Rasulullah ma hadza. Saya tanya kepada Nabi, ya Rasul, ambil pesen bongkok-bongkok menongging begini ni. Apa hal? Tak pernah ada rukuk. Rukuk bukan rokok, rokok lain, la ilaha illallah. Rukuk. Kadang kata, oh boleh sokok. Tak, ni rukuk. Rukuk. Jadi rukuk. Mahadha, ni apa benda menongging ni ya Rasul. Bihadha umirtu. Yang ini saya diarahkan, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bazzar dan juga Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi semayang ni adalah ibadah tua. Cuma diberikan pelengkapnya melalui Isra' wal Mi'raj. Itu sebab kedua kita kena semayang sangat. Sebab yang ketiga kita ni tak ada kompromi tentang semayang.
Sebab semayang ni adalah satu-satunya perintah yang Nabi terima secara direct. Semua rukun Islam yang lain, Nabi terima arahan pelaksanaannya melalui malaikat, perantaraan. Artinya pakai poh laju, hantar arahan, ada surat sampai. Untuk perintah semayang, Nabi terima watikah sendiri. Lain. Special lah. Kita kalau nak mengambil gelaran pingat kebesaran pun, kita kena ambil direct dekat Balai Rom. Dia punya prestige lain. Tapi kalau pingat beli dengan Shopee apa semua, memang dia kirim je. Ada pingat Jerman, pingat Perang Dunia Pertama, boleh beli. Penuh susun pada dada. Orang ingat faham punya istana, rupa Raja Jerman bagi, dia beli dalam Shopee. Ada jual. Tapi tu dia post saja. Yang ini ambil, ada istiadatnya. Jadi menyebabkan dia jadi mahal ibadah ini. Semayang ini. Tadi kita cerita hadisnya, Nabi peringkat awal dapat 50. Tapi mujur jumpa Nabi Musa. Nabi Musa siap bagi nasihat, ya Muhammad, wallahi, demi Allah, engkau takkan mampu. Buat 50 waktu ni umat engkau takkan mampu. Tuan-tuan, 50 waktu ni banyak sangat. Bayangkan, kalau semayang 50 kali sehari bererti, kalau 24 jam bagi 50, itu sekitar 25 minit sekali kita semayang. Setiap setengah jam semayang. Maknanya kalau kita semayang, sekali semayang 5 minit, maknanya waktu istirahat kita hanyalah 20 minit dari semayang ke semayang wajib yang berikutnya. Tak ada kerja lain, semayang sajalah kerja kita. Tapi nasib baik berjumpa dengan Nabi Musa AS. Dia terus terang saja cakap pada Nabi, ya Muhammad, umat engkau ni nanti takkan mampu nak buat. Sebab ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Umat engkau takrut. Dia orang ni lemah, fizikal, hati, penglihatan, pendengaran, lemah belaka. Tak payah, lupakan. Farji' falyukhaffif anka rabbuka. Naik semula atas, minta Tuhan bagi diskaun pada umat engkau. Takkan mampu dia nak laksanakan. Jadi kita bersyukur semayang ini dapat pada kita 5 waktu saja sampai sekarang. Tapi walaupun 5 waktu, pahalanya tetap dikira 50 waktu juga. Pahala sama kekal. Pelaksanaan saja 5 waktu. Banyak lagi kita nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan sebentar kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali menyambung ceramah kita bersempena dengan Kem Smart Solat 2024 ini. InsyaAllah kita tak ambil masa yang panjang untuk huraian dalam ceramah ini. Sebab selepas ini nanti pihak Urustia akan mengadakan pula soalan kuis untuk khusus kepada para peserta anak-anak kita. 5 soalan akan diajukan berdasarkan ceramah pada malam ini. Dan hadiah istimewa juga ada disediakan kepada adik-adik yang mampu menjawab. Dengan syarat jawab mengikut apa yang diceramahkan pada malam ini. Kita ringkaskan pertemuan sebab budak-budak tak boleh lama-lama sangat. Hadirin hadirat sekalian. Apa yang mustahak kita dalam membicarakan tentang semayang ini, hendaklah kita jaga sungguh-sungguh. Kerana inilah satu-satunya ibadah yang paling payah sekali nak dijaga. Imam Al-Ghazali, dia pernah tanya kepada murid dia, wahai anak muridku, apa benda paling dekat dengan manusia? Ada yang jawab mak ayah, isteri, suami, anak-anak. Kata dia tak. Benda yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Apakah benda yang paling jauh dengan manusia? Kata Imam Ghazali, masa lampau. Masa lalu takkan berulang lagi. Walau canggih teknologi macam mana pun, kita nak balik semula ke masa lampau, tak payah jauh lah. 2 hari bulan Februari 2024 pukul 5 petang. Tak dapat dah. Walaupun sekarang baru pukul 8.40, tak dapat dah pukul 5 petang tadi. Dia takkan kembali. Dia benda jauh. Apa benda paling besar sekali? Kata Imam Ghazali, benda paling besar, nafsu manusia. Macam-macam kehendak.
Apa benda yang paling tajam sekali? Lidah manusia. Dia boleh menikam sampai ke jantung, ke hati. Apa benda yang paling berat sekali bagi manusia? Kata dia adalah memikul amanah. Paling berat sekali. Dan dia tanya apa benda yang paling ringan sekali? Kata dia benda paling ringan adalah tak semayang. Tak semayang ni benda paling mudah. Haji kalau tak buat, bukan mudah, payah. Kerana payah kita tak buat haji. Tapi semayang ni kadang-kadang tidak dilaksanakan kerana faktor-faktor yang sedih sangat. Tak dan, meeting lambat habis, tak ada kain plekat. Ada orang dia tak semayang apa? Tak ada kain plekat. Ngapa tak semayang? Lupa bawa kepiah. Ada. Tak ada kepiah, tak semayang. Ada. Ada lupa bawa sejadah, tak semayang. Jangan begitu. Kita kalau kita tak semayang, sama macam kita lupakan Tuhan. Orang kalau dia lupa Tuhan, Tuhan pun lupa kepada dia. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaysa minallah fi syai' wa alzamallahu arba'a khisal. Manusia kalau dia bangun tidur, benda yang dia ingat adalah benda dunia. Celek mata nombor satu dia ingat nak cari mana teh tarik, mana roti canai sedap, mana nasi lemak sedap, pekan sari mana bagus. Itu je yang dia bangun pagi. Pasar Tani Kuantan buka kedok, ada parking kedok. Celek mata tu dulu. Sedangkan kita patutnya celek mata, syukur nikmat ya Allah, panjang umur, panjang lagi umur aku hari ni. Siapa yang hidupnya sibuk dengan dunia, lupa kepada aku berikan kepada dia beberapa masalah. Pertama, hamman la yang qati' abadan. Aku berikan dia susah hati seumur, sentiasa pening, bimbang. Yang kedua, syurulan la yatafarraghu minhu abada. Aku beri dia sibuk seumur, tak ada masa lapang pun nak menengok duduk di rumah, pergi Pekansari, tak dan. Dia sibuk manja-manja. Bila tanya jadual, sibuk pagi sampai petang. Itu bala tu. Yang ketiga, wa faqran la yablughu ghinahu abada. Fakir hati takkan senang sampai bila-bila. Sentiasa memerlukan sesuatu. Yang keempat, wa amalan la yablughu muntahahu abada. Dia diberikan orang itu berangan siang malam pagi petang. Buat tak berjaya lagi, berangan semua. Hadis riwayat Tabrani. Maka marilah kita menjaga semayang. Orang kalau tak jaga semayang, dia payah nak jawab siksaan kubur. Sebab itu kita bila bicarakan tentang semayang ini, bukanlah kita nak menakut-nakutkan, tidak. Tapi orang yang tak semayang, orang yang tak jaga semayang, dia dijanjikan oleh Allah dengan azab. Itu kita tak suka cerita tentang azab ini. Tapi Allah dah warningkan dalam Quran, dalam hadis ada disebutkan tentang orang-orang yang dapat siksaan sebab tak jaga semayang. Ada satu hari, lepas semayang subuh, Nabi bercerita kepada sahabat tentang ada sekelompok umat dia yang akan mengalami siksaan dahsyat di dalam kubur. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kana Rasulullah mimma yukthiru an yaqulu li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Nabi dia suka tanya kepada sahabat, kamu mimpi apa semalam? Kamu mimpi apa semalam? Lalu siapa yang ada mimpi akan ceritakan pada Nabi. Zata ghadatin innahu atani alailata atiyani wa innahuma abta'athani wa innahuma qala li intalik wa inni intalaqtu ma'ahuma. Pada satu hari Nabi pesan, semalam aku didatangi dua orang dan membangunkan aku. Dan dia berkata kepadaku, pergilah. Maka aku pergilah bersama dengan dua orang ini. Fayatba'ul hajar. Fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'su kama kana thumma ya'ud. Fayaf'al bihi misla ma fa'ala al-marrata ula. Qala qultu lahuma subhanallah ma hadhani. Qala li intaliq. Lalu diambil batu, dipukulkan kepala orang yang baring itu. Sampai kepalanya yang pecah itu molek balik.
Dan dibuatlah berulang-ulang. Sehingga aku tanya kepada malaikat, siapa kedua orang ini? Kata malaikat, pergi terus. Jangan tanya. Kami pun pergi. Kemudian Nabi nampak peristiwa lain yang mengerikan. Nabi tanya lagi, apa erti peristiwa ini? Barulah malaikat jawab, amma rajulu awwalul ladzi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajari fa innahu rajulun ya'khudhu bil Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubati yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang yang tuan tengok tadi, yang kepalanya dipecahkan dengan batu. Pertama sekali orang itu dia faham Quran, mana dia tahu agama. Tapi dia tidak menjaga sembahyang yang fardu. Tidak menjaga sembahyang yang wajib. Maka diketukkanlah batu di kepalanya sampai hari kiamat. Jadi orang nanti yang malas sembahyang, dalam kubur, dia akan ambil seketul batu, ketuk kepala. Kong, 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 sampai kiamat. Kenapa jadi begitu? Kata ulama, batu itu diketuk di kepala. Sebab kepala ni simbol orang degil. Batu orang Pantai Timur orang degil, dia panggil keras keng. Keras keng. Jadi dia sebab keng dia keras sangat, lawanlah dengan batu. Siapa keras lagi? Kong, 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 sampai kiamat. Ini bukan nak menakutkan, tidak. Kan jadi, alah ceramah menakut-nakut korang ni tak seronok. Sekali-sekala saja kita cerita nakutkan ni. Manfaat banyak. Kita semayang, jaga semayang. Orang yang tak semayang, itu memang Tuhan marah. Orang yang tak semayang, kata ulama, diseksa dengan 15 seksaan. Ada 6 seksaan terima di dunia. Ada 3 seksaan ketika nak mati. Ada 3 seksa dalam kubur. Dan ada lagi 3 seksa semasa hari kiamat. Jadi seksaan-seksaan ini saya tidaklah huraikan. Apa yang mustahak kepada adik-adik, tuan-tuan khususnya, marilah kita sebagai orang Islam, jagalah semayang walau di mana pun kita berada. Apabila subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, pribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai akan berlabuh. Kalau zuhurnya teratur, diri jadi jujur, hati takkan kufur, rasa selalu syukur, amal takkan uzur, keluarga semakin akur, pribadi makin makmur. Bila asarnya kelar, jiwa jadi sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki makin lancar. Kalau maghribnya tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat takkan gaib. Kalau insyaknya terjaga, malamnya akan bercahaya. Gelap tidak terasa, insya-Allah hidup akan damai sejahtera. Marilah kita menjaga semayang, kerana kalau kita jaga semayang, Allah jaga kita. Sekadar itulah bicara kita pada malam ini. Walaupun panjang lagi nak dihuraikan, tapi kita ada acara yang ringkas selepas ini, soal jawab bersama anak-anak kita. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi tahniah kepada pihak masjid kerana berjaya nampaknya mengadakan kem Smart Solat 2024 untuk anak-anak kita pada malam ini. Tahniah diucapkan dan tahniah juga kepada para peserta. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa lil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali kepada pengurusi majlis untuk meneruskan acara kuis. Sekadar itu, wallahu alam.